Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Hanani. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi menghadirkan diri untuk Bengkel ACE, cara untuk mengisi borang permohonan bagi program pilihan industri kraft. Okey, seterusnya saya juga ingin mengucapkan, bagi pihak cendana, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kraftangan Malaysia kerana sudi bekerjasama bersama-sama cendana dalam mengeluarkan program pada petang ini dan juga program pilihan industri kraft secara amnya. Terima kasih kami ucapkan. Okey, sebelum kami pergi ke agenda yang utama, kita ada beberapa orang kata peraturan lah. Okey, sepanjang bengkel ini dijalankan. Okey, yang pertama sekali, untuk memastikan kualiti audio yang jelas dan berkualiti, kami pohon agar semua peserta untuk menutup mikrofon. Mutekan mikrofon anda sepanjang sesi penerangan sebentar nanti. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu ya macam mana nak mute mikrofon masing-masing. Sekiranya perlukan bantuan boleh beritahu dalam ruangan chat. Ya, selalu. Pohon mana-mana pegawai cendana untuk semak sama ada semua peserta telah mute. Terima kasih. Masuk je di sini. Seterusnya. Ya, masuk je. Okey. Atau kemudian bunga. Ui, no, ini bunga. Adakah saya jelas? Puan Hanani. Ya, saya. Okey, Ristina. Okey. Hello, boleh dengar? Puan dengar ke suara saya? Hanani, you're on mute. Yes, because the host muted me. Oh, sorry. Okey, maaf ya. Okey, mohon semua hadirin untuk mutekan mikrofon masing-masing. Ya. Dia bila tak jelas sebab ada clashing suara, jadi kita tak nak tu. Jadi sepanjang sesi penerangan, kita mohon untuk semua peserta mute atau tutup function mikrofon masing-masing. Kemudian untuk sesi soal jawab, okey, pada petang ini, dan baru kita akan sekiranya perlu dan boleh unmute atau on semula mikrofon masing-masing. Okey? Okey, seterusnya dalam bengkel pada hari ini kami akan berkongsi butiran dan maklumat tentang program ini dan seterusnya akan diikuti dengan sesi soal jawab. Okey? Dan diharapkan semua peserta pada hari ini menghormati semua peserta yang hadir sepanjang sesi taklimat dan masing-masing seperti Cik Muza nyatakan tadi boleh perkenalkan diri daripada mana semua dalam ruangan chat yang ada dalam aplikasi Zoom ini. Dan seterusnya pihak cendana akan merakam sesi ini sebagai sebagai rujukan dan untuk pemantauan. Sekiranya pihak tuan-tuan dan puan-puan kurang selesa untuk menunjukkan wajah masing-masing kerana bengkel ini akan dirakamkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tutup kamera lah. Okey? Okey, untuk sesi soal jawab nanti, anda semua, tuan-tuan semua boleh memilih sama ada untuk bersoal melalui ruangan chat ataupun mengemukakan soalan secara lisan. Okey, sila nyatakan nama anda, daripada mana dan nyatakan soalan anda dengan ringkas dan jelas. Okey, kita nak pastikan semua peserta yang ada soalan okey dapat peluang untuk bertanya dan berkongsi dengan semua orang pada petang ini. Okey. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Puan Sarah Abu Bakar, okey, pengurus sektor seni visual cendana untuk teruskan dengan agenda utama kita pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Hanani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua kerana menyertai Bengkel ACE pada petang ini. Saya Sarah Abu Bakar, pengurus sektor seni visual cendana, ingin membuat pembentangan mengenai pilihan industri kraft cendana dan akan membimbing anda melalui proses pengisian borang. Pihak cendana amat berbesar hati dan berterima kasih kepada Kraftangan Malaysia atas sokongan dan kerjasama untuk mendekati masyarakat kraft bagi inisiatif ini.
Sebelum saya mulakan, saya ingin berkongsi dengan anda sedikit mengenai cendana dan pakej rangsangan industri kreatif Malaysia. Saya akan buka slide ya. Okey, sebentar. Okey, jadi mengenai cendana. Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya atau Cendana dilancarkan pada 6 hari bulan September 2017 untuk membentuk ekonomi seni budaya yang megah, mampan dan bercita-cita tinggi untuk membangunkan sektor seni dan budaya Malaysia yang berfokus kepada seni persembahan, seni visual, muzik independen dan kraft dan menyumbang dalam memasarkan dan mempromosikan Malaysia sebagai sebuah destinasi kebudayaan. Di bawah Pelan Penjana untuk Industri Kraft pada tahun 2020, Cendana juga telah memulakan gerak kerja dalam sektor kraft. Cendana disokong oleh Kerajaan Malaysia melalui My Creative Ventures Sendirian Berhad, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan dan melapor kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Di bawah Belanjawan 2021, sebanyak 15 juta ringgit diperuntukkan kepada Cendana untuk melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan yang bakal memanfaatkan lebih 5,000 penggiat seni dan petugas belakang tabir. Inisiatif di bawah Belanjawan 2021 ini termasuk pakej Prisma dan inisiatif pemulihan cendana yang lain. Prisma atau Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia adalah sebuah inisiatif yang pelbagai untuk memulihkan industri kraft termasuk juga seni dan budaya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang ditadbir dan diurus oleh My Creative Ventures dan Cendana. Prisma dirangka khas untuk membantu kelangsungan dan kelestarian penggiat dan pemain industri seni, budaya serta industri kreatif yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Terdapat 13 jenis program di bawah Cendana yang menyokong sektor kraft, seni persembahan, seni visual dan muzik independen. Baik, selesai sudah kata-kata mukadimah, saya akan teruskan dengan pilihan industri kraft Cendana. Okey. Tarikh-tarikh penting adalah seperti berikut. Kitaran pembiayaan kedua telah dibuka pada 5 hari bulan Februari dan permohonan akan ditutup pada 3 hari bulan Mac 2021. Pemohon atau pencalon akan dimaklumkan pada 12 hari bulan April 2021. Bagi pemohon yang berjaya, mereka akan dijemput ke sesi taklimat surat perjanjian pada bulan Mei 2021 insya-Allah. Setelah selesai tanda tangan surat perjanjian, boleh dengar ke? Okey, saya teruskan ya. Boleh Sarah, boleh teruskan. Okey, thank you. Bagi pemohon yang berjaya, mereka akan dijemput ke sesi taklimat surat perjanjian pada bulan Mei 2021 insya-Allah. Setelah selesai tanda tangan surat perjanjian, inisiatif akan bermula pada bulan Jun 2021 dan seterusnya. Jadi di sini apakah tujuan pilihan industri kraft? Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan khas kepada artisan, pembuat kraft dan pengeluar kraft tradisional Malaysia dan perdagangan yang terancam untuk kelestarian ekonomi kraft Malaysia yang membezakan mereka kerana kecemerlangan dan tahap kemahiran mereka dalam bidang pembuatan hasil kraft tangan. Jumlah pembiayaan adalah sehingga RM30,000. Siapa yang layak memohon?
Jika anda adalah seorang individu atau kolektif, syarikat berdaftar yang mempunyai pendaftaran syarikat dan pendaftar pertubuhan Malaysia, warga negara Malaysia yang mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang kraft dan tidak muflis, anda boleh memohon. Dan siapa yang tidak layak memohon, di sini anda boleh baca terma rujukan sebelum membuat permohonan. Terma rujukan boleh didapati di laman Sesawang Cendana. Jadi di sini siapa yang tidak layak memohon ialah pereka fashion, butik, kedai jahit, kilang besar, kedai menjual cenderamata, cenderahati seperti souvenir atau barang-barang kahwin, sesiapa yang muflis atau bankrupt. Dan terma-terma yang lain ada dipaparkan di sini, seperti contohnya jika anda sedang menerima dana di bawah mana-mana program pembiayaan cendana atau My Creative Ventures dan sebagainya. Jadi jenis kraft yang layak untuk dipohon ialah jika anda membuat barangan hasil tangan, tekstil, sulaman, barangan manik, tenunan, bakul, seramik, tembikar, kerja kayu, kerja logam, kraft etnik, pembaikan antik, seni tradisional, alat musik, alat peraga, kasut buatan tangan. Contoh adalah di sini, tertera di sini, batik, songket, songkok dan sebagainya. Jenis kraft yang tidak boleh memohon ialah kilang batik besar-besaran, kilang labu sayong besar-besaran, kilang kasut, kerja kayu seperti pembuatan gazebo, kerja pembinaan seperti renovasi, pembuatan keranda dan sebagainya. Jadi tujuan pilihan industri kraft cendana hanya untuk jenis-jenis kraft yang berlainan ataupun yang dibuat daripada tangan dan tradisional. Contohnya seperti di sini. Untuk kategori kraft pula, jika produk anda termasuk dalam kategori berikut, anda boleh pilih jenis kategori yang bersesuaian dalam borang permohonan. Contohnya, kraft terancam. Inisiatif untuk melindungi dan mengekalkan kehidupan kraft terancam. Kraft terkini, inisiatif untuk membuat kraft yang menjadi tarikan khalayak ramai. Pelestarian warisan, inisiatif untuk memelihara warisan budaya dalam kraft. Inovasi dalam kraft, penggunaan teknologi inovatif dalam pembuatan kraft. Buatan Malaysia, karya kraft Malaysia berkualiti tinggi untuk penggunaan domestik dan antarabangsa. Latihan kraft menyumbang kepada pendidikan seni, penyertaan orang ramai dan penglibatan masyarakat dalam kraft. Contoh buatan Malaysia ialah jika anda membuat bakul, anyaman dan sebagainya, ada juga bakul yang dibuat daripada negara lain seperti Thailand, Vietnam dan sebagainya. Jadi buatan Malaysia ni adalah hanya untuk produk-produk yang dihasilkan di Malaysia. Jadi dokumen yang diperlukan. Jika anda ingin memohon sebagai seorang individu, anda perlu kemukakan salinan IC depan dan belakang, CV, pengalaman kerja yang menyatakan anda sudah membuat kerja kraft dalam bidang kraft lebih daripada 3 tahun. Gambar-gambar produk yang jelas, maklumat kaki tangan, gaji dan pendapatan, butiran belanjawan yang akan dilampirkan
di dalam borang nanti. Untuk syarikat pula, salinan IC dan borang SSM, tarikh syarikat ditubuhkan, profil syarikat, gambar-gambar produk yang jelas, maklumat kaki tangan, contohnya berapa orang, gaji mereka dan pendapatan, dan juga butiran belanjawan. Sebelum membuat permohonan, sila pastikan anda mempunyai salinan dokumen dalam soft copy untuk memuat naik dalam sistem. Berikut adalah proses selepas penyerahan borang. Sila pastikan borang dihantar sebelum 3 hari bulan Mac 2021 untuk mengelakkan masalah sistem atau masalah teknikal. Sekiranya anda mengalami masalah teknikal, sila email tangkapan skrin borang permohonan anda ke grants@cendana.com.my. Jadi di sini terdapat 3 peringkat penilaian. Peringkat pertama, semua permohonan akan disemak untuk memastikan permohonan projek memenuhi kriteria kelayakan dan semua dokumen sokongan yang relevan telah dihantar. Peringkat kedua, permohonan yang layak akan dinilai oleh panel penasihat industri ataupun jawatan kuasa penilaian cendana. Ditentukan oleh sistem permakahan yang berpandukan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Peringkat ketiga, permohonan yang mempunyai nilai markah tinggi akan dinilai dan diluluskan oleh pihak pengurusan lembaga atau lembaga pengarah My Creative Ventures. Kemudian keputusan penilaian akan diumumkan pada 12 April 2021, insya-Allah. Sekiranya permohonan anda berjaya dan setelah menghadiri sesi taklimat surat perjanjian, pembayaran akan dibuat secara berperingkat. Contohnya, jika kelulusan ialah untuk RM10,000, maka peringkat pertama yang akan diberi ialah 50% daripada RM10,000 iaitu RM5,000 selepas menandatangani perjanjian. Jadi pembayaran pertama ini akan dilaksanakan selepas surat perjanjian telah ditandatangani dan dilaksanakan dalam masa 21 hari bekerja. Peringkat kedua pula, baki 50% tersebut akan dibayar setelah selesai laporan tinjauan pemantauan cendana dan serahan dokumen yang lain. Jadi kami akan berikan tinjauan pemantauan untuk anda isikan dan anda akan berikan penyata akaun akhir, bukti perbelanjaan seperti resit, voucher pembayaran dan lain-lain, dan bahan tambahan seperti foto, video, dokumentasi, proses kraft, cagaran dibuat jika berkenaan. Jadi semua maklumat ini boleh didapati di laman web Cendana. Okay, jadi di sini ialah proses penyaluran dana bagi pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. Setelah pemohon dan pencalon dimaklumkan, anda akan dijemput ke sesi taklimat, kemudian pembayaran peringkat pertama dan projek tamat, dan anda akan membuat laporan pasca akhir dan borang kaji selidik ekonomi cendana dan serahan yang lain untuk pembayaran peringkat kedua. Kemudiannya, pihak cendana akan memberi surat penamatan. Jadi di sini jika anda diluluskan atau mendapat pembiayaan sebanyak RM10,000 hingga RM30,000,
Pembayaran akan dibuat dalam 3 peringkat. Peringkat pertama ialah 40% setelah menandatangani perjanjian. Peringkat kedua ialah 40% dan peringkat akhir ialah 20%. Jadi saya ada buat contoh ya. Jika anda diluluskan RM30,000, 40% pertama RM12,000 akan diberikan setelah menandatangani perjanjian. Seterusnya RM12,000 akan diberikan setelah semua laporan dan dokumen sokongan telah diberi kepada pihak cendana dan pihak cendana berpuas hati dengan semua dokumen yang diberi. Jadi untuk peringkat yang terakhir iaitu RM6,000 yang terakhir akan diberikan dalam masa 21 hari bekerja setelah selesai laporan tinjauan pemantauan cendana dan serahan yang lain. Proses ini sama juga ya seperti yang tadi. Okey, di sini syarat pelaporan. Penerima dana dikehendaki untuk mengemukakan laporan dan resit bayaran untuk jumlah yang diluluskan. Antara dokumennya adalah laporan tanda aras progresif dan untuk melengkapkan borang tinjauan ekonomi cendana, menyediakan ringkasan perbelanjaan projek serta bukti perbelanjaan dan untuk mengemukakan bahan-bahan lain seperti video, foto dan bahan-bahan pemasaran. Ini penting ya sebagai seorang penerima. Okey, jadi segala maklumat boleh didapati di sini di laman web, di laman Sesawang Cendana di bawah pilihan industri kraft. Ini contoh ya muka di bawah laman web. So anda boleh rujuk panduan mengisi borang di sini, ada video, terma rujukan ada di situ dan borang-borang permohonan yang kotak merah ni ya. Jadi di sini ada 2 jenis borang permohonan. Permohonan sebagai seorang individu, kolektif dan organisasi berdaftar seperti syarikat dan borang pencalonan awam dan perantara. Seterusnya, baiklah. Sekarang ni saya akan menerangkan langkah-langkah borang permohonan. Okey, setelah anda klik, saya pergi balik ya. Jika anda klik kotak merah ni, misal kata anda ingin memohon sebagai seorang individu atau syarikat, setelah anda klik butang ini, anda akan dibawa kepada page ini iaitu web page untuk mengisi borang. Jadi langkah 1 ialah untuk buka akaun dan ingat kata laluan. Jadi untuk membuka atau membuat akaun, anda kena isikan email, alamat email dan kata laluan. Ini penting ya untuk anda ingat kata laluan sebab kalau anda ingin memasukkan maklumat yang lain, anda boleh simpan borang dan login balik untuk pada hari yang lain sebelum permohonan ditutup. Jadi pilihan bahasa pula ada di atas belah kanan. Jika anda ingin memohon dalam bahasa Malaysia, anda boleh tekan klik BM dan juga bahasa Inggeris ada di sini, English. Jadi setelah anda buat account, anda klik
buat akaun pengguna Cultural Economy Development Agency. Okey, seterusnya langkah kedua ialah setelah membuka akaun, anda akan dibawa ke page ini, sistem pengurusan geran, dan anda klik ke serahkan permohonan. Setelah anda klik serahkan permohonan, anda akan dibawa ke borang yang tersebut. Jadi anda boleh pilih anda memohon sebagai individu, syarikat, kolektif atau perantara individu atau perantara organisasi. Terdapat 5 bahagian seperti mana yang tertera pada belah kiri. Maklumat pemohon, butiran kerja, belanjawan dan aktiviti, senarai semak dan pengisytiharan. Jadi anda perlu lengkapkan semua maklumat dalam kelima bahagian. Contoh ya, untuk maklumat pemohon bahagian 1, ini untuk mendapatkan maklumat anda seperti nama pemohon, nombor MyKad, dan di sini anda perlu memuat naikkan salinan IC depan belakang, pekerjaan, umur, jantina, bangsa, alamat perniagaan semasa, poskod, negeri, daerah dan sebagainya. Disambung di sini nombor telefon bimbit, alamat email. Alamat email ni penting anda perlu nyatakan dengan tepat ya, sebab email adalah bentuk komunikasi utama pihak cendana dengan anda. Sekiranya anda berjaya, anda akan dihubungi melalui email. Jika anda ada Facebook atau Instagram dan sebagainya, anda boleh isikan di sini. Contohnya, soalan seterusnya, berapa tahun anda telah bekerja dalam industri kraft? Jika anda sudah menggiat dalam bidang kraft selama 20 tahun, anda boleh tulis 20 tahun dan lampirkan CV di sini. Bilangan kaki tangan semasa, anggaran purata pendapatan bulanan dan gaji bulanan semasa. Soalan ini penting ya untuk diisi. Kemudiannya bahagian 2, contoh jenis soalan untuk borang permohonan individu, butiran kerja. Di sini anda boleh isikan jenis kraft, kategori, alamat penuh bengkel, kemudahan dan lokasi pengeluar kraft, jenis ruang, sama ada ruang ini disewa atau milik sendiri. Adakah anda usahawan berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia? Soalan ni bukan tidak ada apa-apa berkenaan jika anda bukan atau tidak mendaftar dengan Kraft Tangan Malaysia. Ini tak semestinya anda tidak layak ya. Jadi ini cuma soalan untuk kami pantau dan untuk kami tahu saja. Kemudian berapa ramai pembuat kraft yang terlibat dalam projek ini, dan anda perlu lampirkan 2 hingga 3 gambar produk yang jelas dan berikan penerangan ringkas mengenai produk anda dan bahan yang digunakan. Jadi contoh di sini anda boleh pilih ya jenis kraft. Jika lain-lain sila nyatakan. Kemudian soalan seterusnya, tarikh mula projek, tarikh akhir projek dan tempoh projek. Kami sarankan untuk anda tulis tarikh selepas 1 hari bulan Jun
dan sebelum 30 hari bulan Mei 2022 selama tempoh 12 bulan. Ini adalah kerana package Prisma ini akan dijalankan, dilangsungkan selama 12 bulan sahaja. Seterusnya, dalam bahagian belanjawan dan aktiviti, anda perlu memuat turunkan butiran belanjawan. Contohnya saya akan tunjukkan selepas ini. Muat turun butiran perbelanjaan, kemudian anda perlu isikan butiran perbelanjaan dengan tepat dan tanda tangan, dan kemudiannya memuat naik balik butiran perbelanjaan yang lengkap di sini. Dan anda perlu nyatakan jumlah pembiayaan yang diperlukan dari cendana. Penting untuk tahu ialah tidak dijamin bahawa permohonan anda untuk jumlah penuh. Contohnya jika anda letak 30,000, tidak semestinya akan diberikan sepenuhnya sekiranya anda berjaya. Jumlah yang diberikan akan ditentukan berdasarkan permohonan sama ada sudah lengkap dan berdasarkan proses penilaian. Jadi kami akan membuat penilaian melalui apa yang anda lengkapkan di sini. Di sini ialah contoh borang butiran perbelanjaan di mana anda boleh letak jumlah yang diperlukan untuk perbelanjaan yang layak sahaja. Contohnya untuk bahan mentah, pembaikan infrastruktur, pembayaran untuk anda mengajar, untuk pemindahan pengetahuan, pemasaran dan promosi, dan kos perbelanjaan operasi. Jadi jika anda isikan butiran perbelanjaan yang tidak layak seperti pembelian peralatan, komputer, laptop, perabot dan sebagainya, dan kami tidak akan meluluskan jumlah tersebut. Jadi borang ini anda boleh muat turun di sini ya, butang yang saya bulatkan di sini, muat turun borang tersebut dan isikan dan muat naikkan balik. Okey, di sini contoh perbelanjaan yang layak. Anda boleh lihat maklumat ini di laman web kami juga. Jadi setelah lengkap mengisi segala butiran, sila semak senarai dokumen dan pengisytiharan. Klik sahkan dan hantar. Setelah anda klik sahkan dan hantar di sini, anda akan menerima sebuah notis melalui email untuk confirm yang anda borang anda sudah dihantar. Jadi seterusnya untuk borang permohonan syarikat berdaftar, jika anda sebuah syarikat dan anda ingin mengemukakan borang permohonan anda, anda perlu kemukakan maklumat syarikat yang tepat. Jadi anda perlu muat naik profil syarikat, borang pendaftaran syarikat SSM yang lengkap, nombor pendaftaran syarikat, tarikh penubuhan syarikat, bilangan pekerja semasa, anggaran purata pendapatan bulanan, gaji bulanan semasa pemohon. Ini adalah contoh borang SSM yang anda perlu lampirkan. Jadi anda perlu lampirkan kesemua muka suratnya, bukan muka surat satu sahaja.
Baik, di sini ialah contoh untuk borang permohonan pencalonan. Tujuannya adalah untuk mencalonkan seseorang atau sebuah syarikat kraft yang anda rasa patut diberi penghargaan. Sekiranya mereka tak ada akses internet ataupun ada kesulitan untuk mengisi borang, mungkin anda boleh membantu mereka dalam mengisi borang melalui borang pencalonan. Sama juga seperti borang-borang yang tadi, tapi borang ini lebih tidak berapa inilah dia punya soalan, hanya untuk mengemukakan maklumat pencalon, iaitu maklumat anda sebagai pemohon, kemudian maklumat pencalon, nama pencalon, syarikat, alamat, alamat email, nombor telefon pekerjaan, umur dan sebagainya. Anda juga perlu memuat naik CV dan pengalaman kerja pencalon, dan juga anda perlu nyatakan pendapatan bulanan pencalon. Sama juga seperti borang yang lain, anda perlu memuat naik, isikan belanjawan dan aktiviti untuk pencalon. Jadi kami juga ada membuat sebuah video di YouTube, panduan mengisi borang yang anda boleh rujuk di sini. Anda perlu klik butang ini, panduan mengisi borang, dan video panduan ini akan ditayangkan melalui YouTube. Anda juga boleh subscribe kepada channel Cendana Malaysia ya di YouTube. Okey, jadi sebelum saya akhirkan pembentangan saya petang ini, saya ingin kemukakan apa yang perlu dielakkan dalam penghantaran permohonan pilihan industri kraft cendana. Okey, jadi untuk mengisi nama penuh, anda perlu isi nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Elakkan daripada menggunakan nama samaran atau ejaan yang berlainan. Setiap huruf, simbol atau ruang yang tertera perlu diisikan secara tepat dan sama dengan kad pengenalan. Contohnya, jika nama yang tertera dalam kad pengenalan ialah Muhammad, isikan nama penuh Muhammad dan bukan MOHD sahaja. Alamat email dan telefon, sila pastikan maklumat hubungan terkini dan aktif dan ejaan email yang tepat termasuk @ .com, .net dan sebagainya. Kad pengenalan, tidak memuat turun salinan depan belakang. Ini pentingnya anda perlu memuat naik dua-dua belah sekali, depan dan belakang. Salinan tidak jelas atau saiz muat turun kecil, sila semak nombor kad pengenalan yang tepat. Seterusnya, sijil SSM untuk syarikat berdaftar. Sila elakkan daripada tidak memuat turun sijil SSM yang lengkap. Dokumen tidak jelas atau bersaiz kecil, sijil SSM telah luput, nama yang didaftar perlu sama dengan sijil SSM, nama bank account organisasi atau syarikat juga perlu sama seperti dalam sijil SSM. Ini penting ya, sebab jika anda berjaya nanti dalam surat perjanjian, jika maklumat ini berlainan,
Ini akan mengambil masa yang lama untuk pihak perundangan kami untuk membuat surat perjanjian yang baru dan sebagainya. Jadi ini penting ya untuk memberi maklumat yang tepat dan lengkap semasa permohonan. Seterusnya, CV ataupun profil tidak menyatakan bukti pengalaman pembuatan seni kraf untuk sekurang-kurangnya 3 tahun. Tidak merangkumi aktiviti-aktiviti berkaitan sebagai bukti aktif dalam seni kraf. Penerangan produk menggunakan penjelasan generik yang diambil dari mana-mana laman web. Tidak menyatakan proses pembuatan produk kraf, tidak menjelaskan keunikan atau perincian khas produk kraf, tidak memuat turun gambar produk yang jelas. Jadi di sini kami ingin terangkan dalam kitaran yang pertama yang lalu kami pernah mendapati borang-borang, contoh ya, borang permohonan daripada sekumpulan pembuat kraf, tapi penjelasannya semua sama. Mereka copy paste saja. Jadi ini tidak akan mendapat perhatianlah bila proses penilaian nanti. Jadi pentingnya untuk menggunakan penjelasan yang tepat. Seterusnya butiran belanjawan. Butiran belanjawan, sila pastikan borang diisi dengan tepat dan lengkap mengikut keperluan bagi tujuan dana. Jumlah dana diberi bergantung kepada apa yang diisi bersertakan bukti gambar. Contohnya, jika anda ingin menambah baikkan infrastruktur atau bengkel, perlu diiringi gambar bengkel terkini. Perincian belanjawan tidak mengikut format atau tidak diisi. Kategori permohonan. Sila elak daripada menghantarkan lebih daripada satu permohonan. Semak kategori yang ingin dimohon berdasarkan kelayakan dan terma syarat. Jadi untuk terma rujukan, sila baca, hadam dan teliti terma rujukan seperti dalam laman web cendana. Syarat kelayakan dan kriteria berdasarkan apa yang termaktub dalam terma rujukan. Penilaian dilakukan secara berperingkat. Segala maklumat yang diberi akan diambil kira. Sekian, terima kasih. Ini sahaja pembentangan untuk petang ini. Sekarang saya akan membuka untuk soal sesi jawab. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Sarah. Okay, kita akan jawab soalan-soalan yang ditanyakan dalam chat box satu persatu. Okay, dan seterusnya saya rasa saya ada nampak beberapa orang peserta ada raise hand ya, ada angkat tangan untuk bertanya soalan. Nanti kita akan attend. Kita akan jawab pada soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan yang ada menggunakan function angkat tangan itulah. Okay, Sarah and Craft team. Sekejap ya. Soalan yang pertama, okay, daripada Ain Shady. Kalau buat bag handmade guna kain batik, boleh layak tak mohon bawah program ini? Sarah atau any of the craft team? Okay, jadi untuk bag yang menggunakan, sebenarnya bag ini adalah sebuah apparel juga ya, fashion apparel. Mungkin tidak layak kerana jahitan dibuat menggunakan mesin dan bukan jahitan tangan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan fashion seperti bag dan sebagainya, kami tidak akan memberi kepentingan lah, sebab ada banyak lagi craft yang lain yang
memenuhi kriteria pilihan industri kraft. Okey. Seterusnya, Cik Ain sekiranya perlukan penjelasan lebih atau Cik Ain nak menjelaskan lagi produk Cik Ain tu macam mana, nanti boleh hubungi mana-mana pegawai cendana. Okey, berkenaan ini dan mungkin boleh terangkan dengan lebih lah sebelum hantar permohonan di bawah program ini. Okey, tapi buat masa sekarang berdasarkan soalan Cik Ain itu jawapan daripada pihak cendana. Okey, soalan yang kedua daripada Sherlyn. Kalau buat handmade guna benang crochet, layak tak mohon untuk program ini? Okay, so saya jawab yang ni. Okay, terima kasih kerana soalan tu, Sherlyn. Untuk maklumat semua dalam terma rujukan kita ada kriteria. So kita membuat pilihan dan kelulusan ni berdasarkan 3 peringkat. So peringkat pertama tu ialah kriteria yang basic sahaja. So kita tengok kalau dia submit gambar produk, sijil SSM dan sebagainya, benda-benda yang utamalah. Tapi peringkat yang kedua ni kita akan tengok kepada bagaimana dan betapa cemerlang atau aktif pembuat kraft itu dalam produk dia. So contohnya kita tengok ada kategori dekat situ kraft terancam ataupun inovasi dalam kraft. So benda-benda ciri-ciri semua ni kita akan ambil kira oleh panelis dan mereka akan memberi markah lah. So kita ada 3 panelis, dia akan beri markah berdasarkan kategori yang saya dah kata tadi lah. So kalau dalam macam batik, buat handbag dan buat benang crochet, so kita kena tengok lah dengan competitionnya sebab kadang-kadang ada orang yang buat blok batik contohnya. So kita tengok adakah kraft itu sedia ada yang boleh didapati di mana-mana ataupun adakah itu kraft yang mungkin sukar dapat ataupun susah untuk kita teruskan untuk generasi yang masa depan. So benda ni kita tengok dalam peringkat kedua lah. So para panelis akan tengok secara kualiti, secara adakah ia melestarikan industri kraft dan sebagainya. So jadi terma rujukan tu memang adalah kunci untuk kejayaan permohonan sebenarnya sebab semua kriteria dan syarat-syarat asas dan juga apa yang membuatkan permohonan anda cemerlang adalah dalam terma rujukan itu sendiri. So boleh check dululah. So saya harap saya dapat menjawab soalan Sherlyn tadi. Terima kasih. Okay, thank you Muza. Okay, seterusnya daripada kraft tangan buatan Sarawak. Okey, bagaimana ya? Adakah saya nak isi borang lagi sebab hari itu saya sudah isi borang. Okey, tetapi masalah saya pada hari itu dia punya trade license telah expired, telah luput tarikh. Okey, jadi perlukah? Okey, let's say kalau contohnya pemohon telah menghantar borang permohonan tetapi permohonan yang dihantar tu ada dokumen tak lengkap. Atau dokumen tu sebenarnya dah expired. Jadi perlukah pemohon tu membuat permohonan sekali lagi atau macam mana? Okey, Cik Muza. Host boleh tolong unmute Cik Muza. Okey. So untuk situasi macam ni, kalau contohnya sudah submit permohonan, dah klik hantar, tapi terlupa nak letak sijil ataupun apa-apa dokumen untuk dimuat naik. So macam tu kita sarankan untuk email kami di grants@cendana.com.my dan berikan maklumat bila permohonan itu dihantar dan nama yang didaftar sebagai pemohon. So nanti kita akan cek dan kalau tertinggal dokumen boleh hantar melalui email. Tapi kena bagi tahu kami dululah. So itu satu. Kalau tertinggal. So tak perlu buat permohonan baru, cuma inform kami saja. Tapi kalau banyak dokumen yang tak upload, macam ada 2, 3, 4 tak upload, kita akan suruh buat kembali lah. Tapi ini untuk yang satu dokumen third teacher. Okey, terima kasih Cik Muza. Jadi saranan di sini adalah sebelum hantar, cek dulu sama ada dokumen-dokumen semua dah lengkap, okey, dan baru hantar. Okey. Alright, seterusnya. Okay, can please explain what is project start date, project end date and duration in the form? Okay, seorang peserta bertanyakan apakah maksud project start date?
apakah maksud project end date, apakah maksud duration dalam borang permohonan tersebut. Okey, project start date, project tarikh mula projek, tarikh akhir projek dan duration adalah tempoh projek. Apakah maksud-maksud dan matema tersebut? Ya, Cik Sarah tadi ada explain. Okey, mungkin Cik Sarah boleh explain sekali lagi untuk penjelasan semua orang. Baik, okey. Seperti yang saya jelaskan tadi, tarikh mula projek anda boleh letak Sarah, I can hear you. Sarah, repeat. Okay. Can you hear me now? Yeah. Okay. Yes. Maaf. Okay. Jadi tarikh mula projek anda boleh letakkan 1 hari bulan Jun 2021. Tarikh akhir projek 30 Mei 2022. Tempoh projek 12 bulan. Seperti yang ditulis di sini ya. Sebentar. Inisiatif bermula pada Jun 2021 dan seterusnya. Jadi tempoh projek ini adalah selama 12 bulan ataupun setahun daripada Jun. Ini adalah kerana pilihan industri kraft cendana adalah di bawah Prisma, pakej rangsangan inisiatif industri kreatif Malaysia. Jadi saya harap saya telah jelaskan ya untuk semua. Tarikh yang patut diletakkan ialah 1 Jun sehingga 30 Mei. Okey, mungkin sedikit lebih penjelasan di sini adalah projek tersebut, okey, projek ataupun orang kata tempoh pendanaan tu hanya boleh bermula selepas 1 Jun 2021. Ya, itu maksud Puan Sarah sebentar tadi. Okey, dan tempoh pendanaan tu dia boleh sehingga tempoh 12 bulan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mulakan projek tersebut pada 1 Jun 2021 dan mohon untuk tempoh projek tersebut selama 12 bulan, maka tarikh akhir projek tersebut adalah 30 Mei 2022. Ya. Okey. Seterusnya, sebentarnya. Okey, saya pernah isi untuk borang cendana. Okey, maaf ya, soalan ni tak lengkap tapi saya rasa pegawai cendana dah. Ni soalan daripada NBITS. Soalan yang di copy paste di sini tak lengkap. Mohon mana-mana pegawai cendana untuk copy paste yang lengkap. Okey. Okey, seterusnya daripada Encik Muhaimin Hasbullah, syarikat pemilik tunggal. Akaun kena blok oleh pihak bank, layak ke memohon untuk menggunakan akaun personal? Okey. Sekiranya ada akaun bank syarikat tapi akaun syarikat bank kena blok, boleh tak menggunakan akaun peribadi? Di sini jadi anda boleh membuat permohonan sebagai seorang individu. Jika anda memohon sebagai seorang individu, jadi anda boleh gunakan personal account. Kalau syarikat, anda mesti gunakan syarikat punya bank account. Okey, terima kasih Sarah. Okey, seterusnya. Okey. Okey, daripada NBIT juga, mohon terangkan sekali untuk soalan nombor 6 dalam borang permohonan tadi, berapa ramai artisan atau pembuat atau pengeluar yang boleh terlibat dalam projek ini? Kita ada limit ke? Ada maksimum ke ataupun kami cuma ingin tahu berapa ramai orang yang terlibat dalam kerja pembuatan kraft. Jadi jika anda ada 10 orang pembantu, anda boleh tulis 10. Jika anda tidak ada sesiapa pembantu tapi anda seorang saja yang membuat, dan anda boleh tulis tiada. Tiada. Okey, terima kasih. Dan seterusnya,
Okey, daripada Galaxy J7 ya, saya membuat air dry clay berasaskan tepung jagung. Kategori mana yang sesuai untuk saya layak memohon? Okay, so untuk kategori itu kita ada seramik dan tembikar. So kita boleh letakkan Galaxy J7 di bawah kategori itu sebab dia ada clay kan. So harap membantu. Itu saja. Okey. Okey, soalan daripada Lydia Usun. Boleh ke saya memohon, okey, sekiranya tidak berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, tetapi mempunyai lesen perniagaan. Saya percaya ini ya beberapa daerah di beberapa negeri, okey, ada mempunyai pendaftaran lesen yang tersendiri dan tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Adakah pemohon-pemohon ini layak untuk memohon di bawah program ini? Okey, untuk soalan ni soalan yang bagus sebab setakat ni kita memang minta sijil SSM, tapi kita pun dapat tahu macam Cik Hanani cakap tadilah, macam Sabah Sarawak dia punya pendaftaran dekat pejabat daerah sahaja. So untuk ini kita kena get back to you lah, kita kena tanya dulu dengan pihak pengurusan. Kemudian kami akan sampaikan kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tadi ada juga soalan tentang koperasi. Kita akan semak dululah dengan pihak cendana dahulu dan kemudian kita akan umumkan sama ada melalui Badan Kraftangan ataupun kita akan umum di laman web kami ataupun di Facebook dan Instagram dan sebagainya lah. Jadi macam apa Cik Sarah tadi cakap, sekiranya ada kemusykilan ataupun takut sijil dah luput dan sebagainya, memang kami nasihatkan untuk berdaftar dan memohon sebagai kategori individu. Sebab kalau apa-apa macam Cik Sarah cakap tadi, kalau memohon dalam kategori organisasi, kemudian tiba-tiba tak ada sijil yang lengkap ataupun sijil tu terhilang. So maknanya kita kena revise balik lah, kita kena tengok balik dan tunggu jangka masa yang lebih sikit sebab kita kena tunggu tuan-tuan dan puan-puan register balik. Macam itulah cerita dia. So jadi proses ni jadi panjang lah. Tapi kalau nak senang, kalau individu adalah kategori yang lebih mudah. Tapi ikut tuan-tuan dan puan-puan lah sebab ada yang nak masukkan dan salurkan dana tu kepada dana akaun syarikat. So kita terpulanglah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk uruskan supaya semua dokumen itu lengkap. Nanti kita yang soalan tadi yang pasal koperasi dan sijil tadi nanti kita akan umumkan dalam masa terdekat. Terima kasih. Okey. Sama juga untuk soalan yang seterusnya daripada Cik Farida Abdul Halim yang mengatakan di Sarawak juga sole proprietor dan partnership tidak didaftarkan dengan SSM tetapi terus kepada lembaga hasil. Okey, boleh ke? Jadi jawapannya ini juga kami akan semak dulu dengan pihak pengurusan kami. Okey, dan kita akan apa orang kata maklumkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, seterusnya daripada Ulik Kaulibut. Okey, saya sudah hantar permohonan tapi saya dapati saya telah salah jawab soalan dalam borang tu seperti tempoh projek. Boleh tak saya edit balik? Okey, so jawapannya kalau tuan-tuan dan puan-puan belum klik hantar dalam laman web tu, boleh edit balik sebab dia macam akaun dalam Facebook, you boleh log in dan log out. Maknanya you boleh masuk akaun tu dan kalau macam belum habis lagi, bila you log out, permohonan tu akan save lah, maknanya dia akan simpan untuk tuan-tuan dan puan-puan habiskan pada masa yang kemudian. Tapi kalau dah terhantar dan ada kesilapan dalam mengisi borang, kalau benda yang penting seperti kad pengenalan ataupun email ataupun macam tertinggal sijil SSM dan sebagainya, kami nasihatkan untuk email kami lah. Tapi kalau kesilapan seperti tarikh pemula projek atau tarikh akhir, kalau macam tu tak apa sebab kita pun tidak jelaskan dalam borang itu. So kalau macam contohnya nama penuh atau kad pengenalan yang benda-benda yang sangat penting, sila inform kami lah melalui email. Sebab itu kami memang nak tekankan supaya betul-betul
check dan semak dengan teliti dan beberapa kali permohonan sebab kami pun dah terima banyak permohonan macam ni lah yang salah ejaan ataupun tak letak kat pengenalan. Kalau situasi macam tu memang kita kadang-kadang terus reject sebab permohonan sangat-sangat banyak. Kita perlu tengok peringkat pertama tu ialah yang asas sahaja. Nama kad pengenalan, pengalaman selama 3 tahun. Kalau yang tu tak ada, kita memang tak boleh nak majukan kepada peringkat yang keduanya. So betul-betul semak dan teliti semua maklumat adalah lengkap dan betul. Okay, so harap itu membantu. Okay, terima kasih Cik Muza. Okay, seterusnya daripada Encik Radwan. Salam, saya Radwan. Waalaikumsalam. Pembuat bilah parang dan sarung. Okay, adakah geran ini khas untuk pembaikan fasiliti sahaja? Bagaimana dengan pembelian alat bantuan kerja atau mesin? Okay, terima kasih Encik Radwan. Okay, so untuk apa yang layak dibelanjakan dan dibeli melalui dana ini ada tertera di terma syarikat, terma rujukan. Maaf. So terma rujukan ni kita ada satu jadual yang kita senaraikan semua perbelanjaan yang layak dan tidak layak. Jadi soalan untuk beli bahan mentah dan membeli mesin, ia pun boleh juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan sebagai pembaikan infrastruktur. Apa yang tidak layak ialah kalau tuan-tuan puan-puan cadang nak beli laptop contohnya, macam tu tak boleh. Ataupun telefon bimbit. Dan apa yang tidak layak ada yang macam Cik Sarah telah share ni. So untuk menjawab soalan tadi, ya boleh. Ialah perbelanjaan yang layak. So kita ada 5 kategori. So hanya kategori ini sahaja yang boleh dibelanjakan. Okay, terima kasih Cik Muza. Seterusnya, daripada Cik Izzati. Untuk tempoh projek tu, adakah ia berdasarkan existing barang atau produk yang kita buat ataupun hanya produk baru sahaja yang boleh? Okey, untuk program ini, untuk fasa kedua, apabila kita dah sign surat perjanjian tu, maka projek itu sudah start lah. Produk yang lama kita tak boleh ambil kira sebab kita nak membelanjakan dana itu khas untuk tempoh masa yang diberikan. Contohnya tadi macam daripada bulan Mei, Jun hingga Disember tahun depan lah, 2022. So produk ataupun apa-apa yang dihasilkan semasa tempoh itu sahaja yang layak untuk ditebuskan melalui dana. So kalau contohnya bahan mentah beli Februari, tapi perjanjian kita start bulan Mei. Kalau macam tu, receipt daripada Februari tu kita tak boleh nak tebuskan balik lah. Kena juga dalam masa projek durasi yang ditetapkan. Okey, terima kasih. Setakat ni itu soalan yang saya terima. Okey, saya rasa saya nak beri peluang kepada, saya tak pasti sebab peserta ni dinamakan Oppo F9 sahaja. Okey, host boleh tak unmute peserta Oppo F9? Puan yang berbaju biru. Masih nak bertanya soalan ke ataupun dah terjawab, Puan? Dah jawab ke? Okey. Boleh teruskan sebab maaf Puan mute, jadi saya pasti. Ada soalan dekat sini, Rosnawati, boleh perincikan maksud profil syarikat yang berkaitan aktiviti perlu dielakkan? Jika syarikat itu melestarikan aktiviti kraft, bagaimana? Okey, mungkin soalan ni ialah untuk terangkan apakah profil syarikat yang kami perlukan mungkin ya. Ataupun mungkin ya. Okey, untuk profil syarikat ataupun CV ini adalah kita gunakan sebagai bukti pengalaman minimum 3 tahun. So kita kena tengok dan panelis juga perlu tahu apakah aktiviti yang lepas atau produk-produk yang telah dibuat, dan profil syarikat ini akan memberitahu sedikit sebanyak tentang tuan-tuan dan puan-puan jugalah. Sebab kita tak tengok produk saja, kami pun tengok juga kepada seniman yang membuat craft produk. Itu kita tengok dan ambil kira juga. Contohnya macam ada
craft yang bergenerasi, maknanya diambil daripada generasi yang temurun-temurun contohnya. So dalam profil syarikat pun kalau dimasukkan kami yang sama alu-alukan lah. So profil syarikat memberi kita sedikit sebanyak macam mana untuk menilai proses permohonan ini. Okay. Okay, terima kasih Cik Muza. Maaf ya disebabkan dalam ruangan chat box ni sangat penuh dengan soalan dan juga jawapan daripada para pegawai cendana yang juga menjawab secara langsung. Ada lagi soalan daripada Selina Takun. Jawab ya. Okay, so kalau tak ada pekerja gaji macam mana? Kalau tak ada pekerja gaji tak apa. Kami cuma nak faham jenis perniagaan, adakah perseorangan dan sebagainya. So kalau ada pekerja ataupun pembuat kraft lain, kami nak tahulah supaya kita pun boleh pantau berapa orang yang akan menyumbang kepada program ini. So kalau tak ada pekerja tak apa. Okey. Pihak kraft ada angkat tangan. Jadi pihak host boleh tolong unmute kraft. Siapa ya? Semua huruf besar kraft. Puan berpakaian merah jambu. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang. Okay, saya Laini merupakan salah seorang pegawai daripada Seksyen Pengguna Usahawan Kraft Ibu Pejabat. Saya nak bertanya ada dua soalan lah. Satu soalan pertama adalah boleh ke pihak cendana maklumkan berapakah pendapatan maksima yang pihak cendana akan mempertimbangkan permohonan daripada usahawan. Macam contoh usahawan kita ada yang berpendapatan lebih pada 30,000 sebulan. Ada tak had maksima? Macam kalau you ada pendapatan 30,000 je, you all dah takkan pertimbangkan dah permohonan tersebut. Dan soalan yang kedua, kebanyakan produk-produk kraft ia tidak menggunakan tangan 100%. Maksudnya 80% dia menganyam, end product dia hasil, dia guna mesin jahit untuk jadikan end product salah satu daripada dia punya jenis produk lah. Adakah produk tersebut juga tidak dipertimbangkan bagi syarikat macam tu? Sebab ikutkan 80% memang menggunakan tangan, tapi 20% sahaja end product dia kena jahit untuk jadikan bag. Tapi dia buat proses anyaman, mewarna apa semua memang 80% lah menggunakan tangan secara tradisional. Adakah pihak cendana akan mempertimbangkan permohonan daripada syarikat macam tu? Okay, so saya boleh tolong jawab lah. Soalan pertama ialah adakah ada had dalam income ataupun pendapatannya. So buat masa ni kita memang tak ada had dari segi itu, tapi disebabkan program ini adalah yang tahun lepas adalah di bawah Penjana, tahun ini adalah untuk Prisma. So sebagai objektifnya ialah untuk membantu pembuat dan artisan kraft yang sangat-sangat memerlukan dana ini. So seperti yang saya cakap tadi, profil syarikat dan apa maklumat yang diberi akan memberikan kita satu insight, maklumat untuk panelis untuk menilai lah. So kalau contohnya gajinya besar ataupun pendapatannya besar, mungkin kita consider tu jugalah. Kita akan pertimbangkan supaya kita boleh majukan pembuat artisan kraft yang mungkin terjejas dari segi dia punya income. So kita tengok yang tu. Soalan yang kedua pula, kalau tidak 100% buat tangan, tak apa, tak ada masalah. Tapi seperti yang dah dijelaskan, macam kat terma rujukan ada kategorinya dan kriteria. Apa yang kita utamakan ialah kraft tangan yang unik dan yang terancam, ataupun kraft yang mempunyai inovasi, ataupun kraft yang turun-temurun. So itu adalah apa yang kita akan pertimbangkan. Kalau buat mesin dan tangan tak ada masalah, kita masih akan menilai jugalah. Tapi kita pun nak tengok kita nak mengiktirafkan pembuat kraft tangan yang melestarikan seni kraft di Malaysia. Itulah. So, maksud secara directnya adalah kebanyakannya adalah kraft-kraft warisan lah yang akan dipertimbangkan. Prioriti tak semestinya, sebab ada juga macam tahun lepas punya kita memang ada kedua-duanya sekali. Kita tengok semua faktor, macam faktor pertama tadi, macam pendapatan, jenis kraft, proses yang dibuat, gambar produk. Contohnya bengkelnya memang sudah usang contohnya.
So ada pelbagai faktor yang akan menuju kepada penilaian oleh dua-dua pihak pengurusan cendana dan juga panelis yang merupakan industri profesional dalam craft. So dia akan tengok semua itu. So jadi sebab tu saya sarankan betul-betul harap semua baca terma rujukan sebab macam saya cakap memang kunci untuk permohonan ni lah. Okay. Terima kasih Cik Muza. Terima kasih juga Puan daripada pihak Kraft Tangan. Seterusnya, okay, ada beberapa peserta mengatakan soalan mereka tak dijawab tadi walaupun telah disoal. Saya rasa Cik Afika Izzati telah pun menjawab dalam chat box. Okey, jadi boleh semak dalam chat box. Okey, ini adalah berkenaan sama ada produk craft mereka itu layak ataupun tidak. Okey. Okey, seterusnya ada soalan lain ke? Ada sesiapa lagi yang saya rasa ada yang mengangkat tangan sebentar tadi? Ada soalan daripada Liana untuk syarat tempoh pengalaman kurang daripada 3 tahun. Jika pemohon berpengalaman dengan syarikat lain selama 8 tahun dan baru mulakan perniagaan sendiri selama 2 tahun, adakah layak memohon? Ya, jawapannya kalau pengalaman itu adalah berkaitan dengan craft, jawapannya ya, walaupun dah bekerja kat syarikat lain. Apa yang kita nak tahu ialah tuan-tuan dan puan-puan aktif dan sentiasa dalam industri craft ini. Itu saja yang kita nak tahu. So share minimumnya 3 tahun. Tapi kalau contohnya 8 tahun experience dalam accounting, lepas tu 2 tahun lepas baru start craft, yang tu tak boleh lah. Dia kena berkaitan juga dengan seni craft. Okey, seterusnya kita juga ada menerima soalan ya di laman Facebook kita. Okey, sekejap ya. Kenapa Paul dah keluar ke? Belum. Tertekan tadi. Belum. Alright, tolong sekejap Alright, maaf. Okey, soalan daripada Facebook ya. Encik Aidil ada bertanyakan, okey, adakah dokumen sokongan seperti sebut harga pembekal, invoice, proposal dan sebagainya perlu dilampirkan sekali dalam borang permohonan? Atau adakah pihak cendana perlukannya kemudian apabila permohonan nanti sudah diluluskan? Okay. Sekejap ya. Sorry Muza, siapa yang tengah enable poll ni? Saya tak tahu. Someone boleh tak? I think dah tak ada dah. Okay. Alright. Ya, dah tak ada. Okay, jadi soalan tadi, maaf saya ulang ya. Soalan tadi, perlu tak pemohon melampirkan dokumen sokongan seperti invoice, sebut harga, apa lagi tadi, proposal dan sebagainya untuk dilampirkan sekali dalam borang permohonan atau hanya perlu diserahkan kemudian selepas cendana setelah permohonan diluluskan? Ya. So jawapan yang pendeknya invoice dan receipt dan segalanya adalah selepas permohonan dan apabila projek telah bermula. Tapi sebagai saya pun nak tarik perhatian kepada butiran belanjawan, so kita tak tahulah berapa secara terperinci berapa harga, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh anggarkanlah berapa. So kita nak tahu juga anggaran seperti bahan mentah dan sebagainya dalam butiran belanjawan tu. So yang tu boleh masukkan, tapi receipt dan invoice tu kemudian. Okay. Dan lain kalau ada lampiran tambahan, contohnya mungkin ada pamphlet ke ataupun apa-apa yang untuk apa-apa dokumen tambahan lah untuk explain dengan lebih lagi berkenaan dengan produk craft, tuan-tuan dan puan-puan boleh lampirkan sekali dalam permohonan. Okey, apa-apa dokumen sokongan kami cadangkan untuk lampirkan semasa permohonan. Okey, ini adalah kerana sekiranya selepas penilaian dibuat, apa-apa dokumen tambahan ataupun rayuan kami tidak akan layan ataupun tidak akan diterima. Okey, jadi sebarang dokumen sokongan sila lampirkan sekali semasa permohonan. Okey, dan buat makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, okey, sistem permohonan geran kami tu tuan-tuan dan puan-puan kena buka akaun. Betul? Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan telah mula mengisi borang permohonan tersebut, tak semestinya kena hantar pada masa itu juga. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh save dulu, boleh simpan dahulu, okey, borang permohonan yang telah diisi, contohnya dah diisi sehingga bahagian 2. Tapi bahagian 3, alamak, tak cukup maklumat lagi. Ni hanya boleh sambung esok. Simpan dahulu dan esoknya boleh masuk kembali ke dalam borang permohonan itu dah sambung isi borang permohonan tersebut. Okey, jangan rushing, jangan kabut, okey, jangan rushing lah. Okay.
satu-satu go through borang permohonan tu dan isikan dengan lengkap. Okey. Encik Faik Batik RM. Ada apa-apa soalan sebab ada angkat tangan. Waalaikumsalam. Satu soalannya saya nak tanya. Okey, kalau kita ada permohonan, saya bekerja maknanya bawa syarikat Batik RM lah. Dan lepas tu petang kemudian saya ada juga buat kerja kayu. Jadi kalau saya buat permohonan di bawah alamat yang sama, tapi dua permohonan berbeza lah, syarikat dengan persendirian, maknanya untuk dua bidang berbeza, kayu dan batik. Jadi boleh ke? Saya nak tanya, so maknanya permohonan ni Encik Faik mohon 2 kali lah, tapi dalam syarikat dan kategori berlainan. Sebab kalau yang untuk yang permohonan kesekretarian pertama saya buat batik saja, tapi sebab ada bincang dengan beberapa ketua orang itu, dia kata boleh mohon juga untuk persendirian lah, untuk kerja kayu. Dia boleh ke? Okey, di alamat yang sama, sebab saya buat di premis yang sama lah. Okey, tapi kalau pemohon utama ialah sama, kita memang akan utamakan supaya semua dapat peluang ni sama rata lah, dan tak ada 2 orang yang dapat grant ni 2 kali contohnya. Tapi kalau maksud saya bukan grant 2 kali, maknanya Sorry, macam mana? Okey, macam ni. Bukan Muza, soalan Cik Faik adalah satu, Cik Faik ni projek craft dia ada 2. Kerja craft dia ada 2. Satu batik, satu kerja kayu. Okey, soalan Cik Faik adalah boleh tak Cik Faik mohon satu untuk kerja kayu dia dan satu untuk kerja batik. Tetapi alamat premis masih alamat premis yang sama. Sebab kedua-dua kerjanya dibuat di premis yang sama. Boleh mohon ataupun tidak? Kalau alamat sama tak ada masalah. Tapi kalau Encik Faik apply untuk syarikat batik dan juga untuk perabot antik, macam tu kita akan semak semula lah, sebab kita nak nak beri dana kepada peluang yang sama rata lah. Tapi alamat sama tak ada masalah. Ya. Okey, faham Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Faik. Okey, ada sebentar ya. Kita ada menerima soalan juga di laman Facebook. Assalamualaikum, nak tanya. Waalaikumsalam. Permohonan yang telah dihantar tetapi tarikh projek tak sama seperti yang ditetapkan, boleh ke diedit semula? Ini soalan ulangan, Cik Muza. Boleh tolong jawabkan sekali lagi. Dah hantar tapi tersalah letak tarikh projek. Boleh tak? Kalau hanya setakat tersilap letak tarikh mula projek, tak ada masalah. Kami akan abaikan sahajalah. Kami akan tengok sebagai kesilapan. Tapi kalau benda-benda yang penting tersilap masuk, dan memang kita nasihatkan supaya email kita lah untuk memberitahu supaya kita boleh tengok dan simak semula dan ambil nota untuk penilaian permohonan tersebut. Tapi kalau tarikh projek, tak perlu. Okey. Terima kasih Cik Muza atas jawapan tersebut. Seterusnya, okey, daripada laman Facebook juga, kraft tembaga hampir pupus. Okey, kami dari syarikat SA Unique Craft dari generasi pewaris inkubator kraft tangan Cawangan Terengganu. Boleh mohon ataupun tidak? Jawapan dia sangat boleh. Ya, so apa-apa saja kraft yang termasuk dalam apa yang kita dah tulis dekat terma rujukan memang sangat layak lah. So ataupun kalau tidak jelas dengan kalau layak ke tidak mengikut kategori atau produk kraft, boleh saja hantar kami email untuk jelaskan dan untuk pencerahan. Tapi apa yang saya fahamkan, semua jenis kraft tradisional ataupun apa yang kraft bercampuran yang masuk moden dan tradisional juga diterima. Ya. Okey, terima kasih Encik Syaiful. Saya harap jawapan tu dapat menjelaskan kekeliruan mungkin. Okey, seterusnya daripada Cik Farida, what is the honorarium amount allowed for craft training? Okey, jadi untuk benefit semua hadirin hari ini, Cik Farida bertanyakan apakah amount ataupun jumlah honorarium yang dibenarkan sekiranya mana-mana pemohon ingin melaksanakan apa-apa program latihan kraft. Okey, so untuk latihan dan macam workshop atau bengkel kelas mengajar tentang kraft, kita memang ada rate card, maknanya
kita ada had lah dalam perbelanjaan honorarium. Tapi ini memang bergantung kepada jumlah peserta, harga untuk bahan mentah contohnya yang digunakan untuk bengkel tu, mungkin sewa tempat dan membayar fasilitator. So kami akan tengok berdasarkan jenis kraft yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Contohnya kalau membuat tembaga contohnya, bahan mentahnya lebih mahal daripada membuat batik sebab kita bahan mentah tembaga lebih mahal daripada kain contohnya. So kita akan tengok harga yang berpatutan lah. Setakat ni kita belum ada had yang terlalu tinggi. Mungkin 5,000 ialah yang paling tinggi sekali lah untuk bengkel, tujuan bengkel dan untuk memberi halayak ramai lebih informasi tentang produk craft. So kita kena tengok dari segi itulah. Jadi kalau nak isi dekat butiran belanjawan, kena munasabah lah dengan jenis craft dan sebagainya. Jadi lagi satu mungkin saya boleh bantu Cik Muza di sini untuk jelaskan contohnya ya honorarium ataupun trainer fees, yuran pelatih ya, sekiranya apa-apa yuran yang dinyatakan dalam butiran belanjawan tu, siapa trainer tu sekalikan profil mereka, sekalikan latar belakang mereka. Jadi contohlah, okey, yuran tu ditetapkan harga yang tinggi, okey, dan apa alasannya adalah disebabkan profil pelatih tersebut, mungkin pelatih tersebut adalah seorang yang ternama, seorang yang sangat prolific. Okey, jadi perlu sertakan. Jadi di situ pihak penilaian, pihak penilai dan juga pihak pengurusan boleh tengok sama ada fee ataupun yuran yang diletakkan di situ munasabah ataupun tidak. Okey, Cik Farida, saya harap dapat menjawab soalan tersebut. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Dan lagi satu, kalau ada fasilitator yang berpengalaman dan sebagainya, memang kita akan majukan kepada pihak panelis untuk menilai lah. So macam Cik Hanan cakap, kena berikan profil juga. Thank you Hanani. Okey. Okey, seterusnya ada soalan ya di chat box daripada Encik Muhammad Nur Tamizi. Boleh bagi contoh kriteria kraft ukiran kayu? Syarikat saya banyak buat produk kraft seperti pintu ukir. Adakah layak untuk pohon bawah program ini? Sarah, maybe? Okay. Ukiran kayu kami akan lihat juga sebagaimana jika anda ingin memohon sebagai sebuah syarikat ataupun pengukir, boleh lampirkan semua profil syarikat ataupun gambar-gambar produk yang berpatutan supaya kami boleh menilai. Jadi sekali lagi ya, saya akan share di sini. Kerja kayu, ukiran contoh, ukiran topeng, ukiran papan tanda, ukiran kayu tradisional, pembuatan perahu dan sebagainya. Jadi jika anda lampirkan semua dengan lengkap, panel penasihat ataupun jawatan kuasa penilaian kami akan membuat penilaian lah. Jadi harap itu. Okay, terima kasih Cik Sarah. Okay, seterusnya soalan ya daripada laman Facebook kami, daripada Encik Ahmad Rusdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dikira-kira untuk memohon geran cendana ini, sewajarnya seorang usahawan itu minimum tempoh lama harus berkecimpung dalam bidang kraft ini yang melayakkan seseorang itu layak memohon geran ini. Okey, seperti yang telah dibentangkan sebentar tadi, yang telah dijelaskan oleh Encik Sarah, oleh Encik Muza, minimum pengalaman kita lihat 3 tahun. Okey, 3 tahun aktif. Okey, jadi di situ perlunya pemohon melampirkan profil dan juga CV ataupun biodata yang menunjukkan bahawa pemohon sememangnya seorang penggiat kraft yang aktif. Okey, sekurang-kurangnya 3 tahun. Saya harap jawapan saya memadai untuk Encik Ahmad Rusdi. Okey. Seterusnya ada soalan lain?
Okey, maaf. Sebenarnya ada. Okey, untuk Cik Sharifah, bolehkah saya mohon sekiranya tiada lesen pejabat daerah tetapi berpengalaman selama 11 tahun membuat kraft, menjual di tamu-tamu sahaja? Saya akan jawab yang itu. Ya, anda boleh memohon sebagai seorang individu yang dan kena terangkanlah tahun berapa lama anda sudah bergiat dalam aktiviti kraft. Sarah, your Sorry, no. Sarah, maaf, Sarah boleh tolong jelaskan sekali lagi? Okey, soalan tadi anda telah bergiat dalam bidang kraft selama 11 tahun tapi tiada lesen. Berdaftar. Okay, ya. Jadi jawapannya ialah ya, anda boleh memohon sebagai seorang individu. Okey. Baik, ada apa lagi soalan? Sekejap ya, saya kena tengok chat box. Okey, Cik Sharifah bertanya lagi ya. Okey, saya sudah menerima geran pertama tahun lepas. Cuma saya ingin membantu pengusaha kraft yang lain. Bolehkah saya menggunakan email saya untuk mengisikan borang mereka? Saya pasti ini bukan satu orang kata situasi yang asing bagi tim kraft kami di Cendana. Terima kasih Cik Sharifah untuk soalan tersebut. Cik Muza? Ya, so jawapannya boleh guna email untuk membantu rakan-rakan pembuat kraft lain juga. Memang kami faham tidak semua yang ada alamat email yang aktif. So kalau ada email yang sama, memang benda yang kami dah lalui lah tahun lepas dan tak ada masalah. Boleh. Okay. Terima kasih Cik Sharifah kerana sudi membantu rakan-rakan kraft yang lain juga mewar-warkan berkenaan dengan program ini. Okay, seterusnya Cik Nur Hafiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fiza dari Langkawi. Sebelum ni saya melukis inai dan mengambil tambahan lukis inai dah hampir 11 tahun. Tapi sekarang saya baru berjinak-jinak dengan batik tie-dye dan terlibat dengan batik baru 2 tahun. Layak tak saya memohon? Okay, so memang kita punya syarat-syarat asasnya memang kena ada 3 tahun pengalaman lah. Tapi mungkin kalau pengalaman melukis inai ni memang contribute kepada seni batik contohnya, kami akan pertimbangkan juga. So kami nasihat untuk hantarkan permohonan lah dan kita akan lihat permohonan puan secara keseluruhan. Okey, terima kasih Cik Muza. Mungkin saya boleh patah balik sikit untuk soalan yang sebelum ni. Okay, berkenaan dengan email lah, sama ada boleh tak kita gunakan email orang lain untuk pohon apa semua. Boleh, tak ada masalah. Tetapi di sini kami galakkan untuk setiap pemohon itu menggunakan email masing-masing. Okey, ini adalah kerana segala makluman, segala pengumuman kami akan hantar kepada email pemohon direct. Okey, dan kami kadang-kadang memerlukan maklum balas daripada pemohon secepat mungkin. Okey, jadi sekiranya email itu adalah email langsung kepada pemohon, ia lebih mudah untuk pihak cendana dan juga lebih mudah untuk pihak pemohon. Okey, tetapi memang kalau sekiranya memang tak boleh, ada kekangan untuk ada email sendiri, tak apa, boleh menggunakan email wakil. Okey. Baik, terima kasih Cik Nur Hafiza. Boleh hantar permohonan, boleh cuba, boleh nyatakan dalam profil Cik Nur Hafiza. Okey, explain, convincekan pihak penilai kami. Okey. Okey, seterusnya ada apa lagi soalan? Amir Mustafa dia tanya, kraft kulit tak ada dalam list. Kiranya kraft kulit tak layak kan? Ada actually. Kita jenis-jenis kraft yang kita terbitkan dalam terma rujukan ni sebenarnya dia bukan semua kategori kraft yang kita list down. Ada nota dekat bawah terma rujukan tu, ada nota kecil ialah kategori-kategori yang disenaraikan bukan itu sahaja yang layak.
So kita akan tengok juga kraft yang tak disenaraikan. So apa yang saya nak cakap ialah just mohon sahaja dan kita akan tengok kepada permohonan itulah. Okey, sebelum tu saya attend dulu. Saya layan dulu soalan-soalan yang datang daripada laman Facebook kami. Okey, sebentar ya. Okey, soalannya daripada Bazilah. Ya, maaf nak tanya, kurang jelas berkenaan dengan SSM. Memang wajib perlu ada SSM ke untuk pemohon? Okey, yang ni saya boleh jawabkanlah bagi pihak craft team. Okey, sekiranya memohon sebagai seorang individu, tidak perlu SSM. Hanya perlu submit, hanya perlu lampirkan kad pengenalan dengan jelas. Okey, tetapi sekiranya ingin memohon sebagai sebuah syarikat atau sebagai sebuah entiti perniagaan, perlu lampirkan SSM, perlu lampirkan lesen perniagaan. Okey, dan ini juga berkait dengan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya mohon kalau SSM dah lama mati? Sekiranya puan nak mohon, okey, di bawah kategori organisasi sebagai sebuah perniagaan, perlu renew SSM tersebut. Okey, sebab selagi tak renew SSM tersebut, kita tak boleh nak teruskan dengan dokumen perjanjian juga. Okey, sila renew. Jikalau tidak, mungkin puan boleh apply sebagai individu. Okey, tetapi make sure semua dokumen macam tadi nyatakan bukan setakat lengkap tetapi betul. Betul bermaksudnya tepat dan juga adalah paling terkini. Okey. Seterusnya daripada Cik Sarinah Said, salam sejahtera. Salam. Saya mengusahakan sebuah pusat seni interaktif warisan yang mengetengahkan beberapa kraft seperti batik terap dan batik canting. Okey, ia lebih kepada menawarkan pengalaman mencuba sendiri membuat batik terap dan batik canting. Ia lebih kepada usaha pemuliharaan seni warisan dan perkongsian ilmu kepada pengunjung. Kategori manakah yang perlu saya pohon? Okey, puan, kategori saya pasti ini adalah dia nak tanya kategori kraft. Maksudnya jenis kraft apa yang dia patut pohon? So ini adalah kategori latihan kraft kerana menyumbang kepada pendidikan seni ataupun untuk menyampaikan maklumat tentang pembuatan kraft contohnya. So kalau puan punya application memang kena klik latihan kraft lah. So itu kategorinya. Harap jelas. Okey. Saya harap itu jelas ya Puan Sarina. Okey, seterusnya daripada Cik Ahmad Rusdi. Pada khemah puan, mana yang lebih afdal? Memohon secara individu atau memohon secara berkumpulan melalui persatuan? Okey. Mana yang lebih afdal? Okey, kita akan tengok kepada perincian projek yang dipohon itu. Ya, sekiranya memang nak bergerak, projek ini mahu digerakkan sebagai sebuah kolektif, di bawah satu kolektif, di bawah satu kumpulan, di bawah satu persatuan, maka kami sangat-sangat sarankan untuk mohon di bawah persatuan. Okey. Kalau rasa saya sendiri boleh jadi wakil untuk projek ni, saya sendiri boleh uruskan projek ini, boleh mohon sebagai individu. Okey. Jadi ini pilihan mana itu sedikit sebanyak terpulang kepada pihak pemohon. Okey, tetapi secara orang kata pengurusanlah manajemen di Cendana ni, selagi maklumat tu konsisten, kami akan ikut maklumat yang konsisten. Okey, dan ini juga sangat penting sebab kami akan sekiranya berjaya, kami perlukan maklumat bank account daripada maklumat account bank daripada penerima-penerima yang berjaya untuk diletakkan di dalam perjanjian. Jadi nama account bank tu perlulah sama dengan nama pemohon. Faham ya? Contoh, kalau memohon sebagai individu, contoh ya, nama saya Hanani. Jadi nama akaun bank saya perlu Hanani juga. Kalau kemudian saya berikan akaun bank, contohnya syarikat Kraft ABC, kan dah tak sama di situ, nanti akan ada timbul kesulitan. Okay, di mana kesulitan ini akan menambah masa yang lebih banyak dalam proses kami yang sememangnya telah mengambil masa yang lama. Okay. Jadi sekiranya ingin mohon, jadi sebelum pohon tu tentukan kategori mana yang bersesuaian dengan diri sebagai pemohon. Okay. Sekiranya confirm memang untuk mohon sebagai syarikat, mohon bawa organisasi, lampirkan sijil syarikat yang bertepatan, bawa SSM atau bawa LHDN dan sebagainya. Okay. Yang terkini,
Okey, dan nanti kemudiannya detail ataupun maklumat yang kami minta kemudiannya semuanya konsisten, insya-Allah. Okey, tak ada kesulitan lah yang timbul. Kita sekarang ni kita nak kurangkan kesulitan. Okey, supaya kita tak makan masa nak back and forth membetulkan apa yang tersilap dan apa yang tersalah. Selagi kita boleh betul dari awal, kita betul dari awal. Ya? Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, seterusnya. Okey, ada apa-apa soalan lain? Okey, ada macam tadi ada juga yang tanya pemohon perlu sertakan sijil pendaftaran syarikat. Saya nyatakan sekali lagi sekiranya berdaftar, sekiranya ingin memohon sebagai syarikat perlu sertakan sijil. Okey. Selamat petang. Selamat petang Cik Dira. Butiran belanjawan tu apa ya? Maaf bertanya untuk individu punya. Okey. Ada satu dokumen dalam borang permohonan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan isi dengan lengkap, iaitu butiran belanjawan. Okay, butiran belanjawan ni adalah butiran atau maklumat yang kami perlukan daripada pemohon apa yang ingin dibelanjakan sekiranya pemohon dapat dana ni. Contohnya 30,000. Betul? Dan projek kraft yang dibuat adalah contohnya projek kraft tembaga sebentar tadi yang dinyatakan. Okay. Senaraikan, kami perlukan bahan mentah tembaga. Okey, nyatakan bahan mentah tembaga tu berapa satu unitnya. Mungkin mungkin mengikut berat, 1 kilo berapa. Untuk projek ni untuk tempoh 12 bulan kami perlukan berapa kilo. Nyatakan dalam jadual tersebut. Okey, nyatakan juga dalam butiran belanjawan tu, kami nak pamerkan kami punya produk ni melalui Instagram dan Facebook. Kami nak iklankan di Instagram dan Facebook. Bila menggunakan advertisement online di Instagram dan Facebook pun ada yang perlu bayar, betul? Nyatakan dalam butiran belanjawan tu. Iklan di Facebook untuk berapa lama? Nyatakan jumlahnya. Iklan di Instagram untuk berapa lama? Nyatakan jumlahnya. Begitu. Sama macam syarikat. Let's say kalau kata, saya perlukan pembuat kraft. Bawah projek ni saya perlu tambah 3 lagi orang pembuat kraft. Jadi macam mana? Letaklah di situ pembuat kraft 1. Sebulan gaji dia berapa? Untuk 12 bulan. Macam tu. Jumlahkan jumlah gaji dia macam tu. Letakkan profil dia pembuat kraft. Ataupun biodata dia lah. Satu muka surat kata pembuat kraft. Alamat, nombor kad pengenalan. Lagi lengkap, lagi baik. Jelas ya? Berkenaan dengan butiran belanjawan? Okey. Dia dalam bentuk jadual. Okey, jadi boleh isikan satu persatu. Okey. Alright. Sebab kami waktu isi butiran belanjawan tu pun perlu semak juga apakah perbelanjaan yang layak. Maksudnya perbelanjaan yang diterima oleh pihak cendana. Kalau minta tapi sebenarnya tak layak, tak dapatlah. Kita hanya boleh luluskan perbelanjaan yang layak. Jadi senaraikan perbelanjaan yang layak. Mungkin ada soalan, kalau perbelanjaan tak layak kena letak juga ke? Boleh tak saya letak je semua belanjawan? Seboleh-bolehnya letak hanya yang layak. Tetapi kalau rasa tak pastilah layak ke tak, saya sarankan letak je semua. Okey, nanti pihak cendana yang kita akan tapis mengikut senarai perbelanjaan yang layak yang telah kami nyatakan dalam terma rujukan. Okey, jadi terma rujukan tu dia macam, kalau orang Islam tu dia macam Quran. Kalau macam Kristen tu dia macam Bible. Itu adalah rujukan utama dalam memohon program ini. Okay. Tapi even kalau dah lepas baca, dah khatam, orang kata tema rujukan tu tak faham juga, boleh bertanya kepada pegawai di cendana. Okay, melalui email grants@cendana.com.my. Baik. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Sebentar, saya perlu check ya sama ada di Facebook ada apa-apa soalan lagi. Salam, saya Khairizal. Waalaikumsalam. Usahawan batik dari Kedah. Produk saya lebih kepada warna-warna dari tumbuhan, iaitu produk inovasi baru di Malaysia yang saya kaji sendiri penghasilan warnanya. Jenis kraft apa yang saya layak untuk pohon? Okay, so kategori Encik dah mention sendiri inovasi ya. So inovasi dalam kraft memang sangat sesuai dengan jenis kraft yang Encik nak ketengahkan lah dan untuk permohonan ni. So inovasi dalam kraft. Okay, saya harap Encik Khairizal terjawab ya soalan tu.
Seterusnya daripada Puan Zamzila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pembuat batik lukis dan terap lebih dari 10 tahun. Apa yang perlu saya lampirkan ketika memohon? Sebab permohonan sebelum ini tidak berjaya. Okey. Satu saranan lah saya pada Puan Zamzila, mungkin tim craft boleh ambil maklum juga, mungkin boleh kontak secara direct kepada Puan Zamzilah ni, mungkin untuk perincikan lagi kenapa permohonan beliau yang lepas atau sebelum ini tidak berjaya. Okey, tetapi secara orang kata kalau saya nak rumuskan, okey, apa yang perlu dilampirkan? Pertama, dokumen-dokumen wajib, IC, salinan sijil SSM, butiran belanjawan. Itu sangat penting. Tak ada dokumen-dokumen ni, susah kita nak majukan untuk penilaian. Okey, peringkat pertama ni sangat penting. Jadi dokumen yang penting semua kena ada. Okey, dan sekiranya melibatkan kumpulan apa semua, perlu meletakkan profil, perlu meletakkan biodata. Okey, meletakkan biodata pemohon, meletakkan biodata pembuat-pembuat kraft ataupun ahli-ahli yang terlibat. Perlu letakkan semua. Okey, macam saya katakan tadi, lebih lengkap, lebih baik. Okey. Lagi satu nak tambah ya. Soalan ni mungkin lebih relevan untuk peringkat yang kedua di mana panelis akan membuat penilaian. So apa yang ditulis dalam deskripsi produk ataupun jenis produk, kita gunakan maklumat dalam permohonan tu sebagai sesi kenal mengenal daripada pihak pengurusan cendana dan juga pihak panelis lah. So dalam butiran belanjawan pun kita boleh anggap sebagai untuk mengenali apakah motivasi atau inspirasi pembuat kraft itu. So kalau dari segi aspek untuk menjelaskan apakah produk itu memang sangat penting lah. Kita tengok siapa pembuat kraft itu, apakah dia punya proses pembuatannya, adakah ia rumit dan sebagainya. Apakah kalau contohnya permohonan yang lepas, contohnya kalau labu sayung, sebagai deskripsi ada pemohon yang cuma copy paste sahaja, iaitu ambil daripada page Wikipedia, lepas tu dia tampal dekat permohonan. Kalau macam tu kita susah nak menilai. Kita nak tahu pembuat kraft dengan bahasa dia sendiri, menceritakan dan memberi keterangan tentang produk kraft itu. So dalam penerangan kita mau mengenali lah tuan-tuan dan puan-puan. So kalau lagi kalau tuan-tuan dan puan boleh luangkan lebih sikit masa untuk menjelaskan produk itu dan aspek-aspek yang penting bagi tuan-tuan dan puan-puan. Daripada situ kita boleh nampak apa kategori dan apa yang pihak panelis nak carilah, senang cerita. So daripada semua maklumat itu kita tengoklah kecermanan. Okey, terima kasih Cik Muza. Okey, sekiranya mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan Bengkel ACE ini secara langsung di laman Facebook kami, mohon nyatakan ya di laman komen sama ada jawapan-jawapan ataupun penerangan yang diberikan sebentar tadi adalah jelas ataupun tidak. Ya, sekiranya tidak jelas dan memandangkan kita ada sedikit lagi masa, kita mungkin boleh perincikan lagi penjelasan. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan soalan yang saya ni nak tanya ni perlukan penjelasan yang sangat panjang, dan bolehlah emailkan kepada kami, okey, di grants@cendana.com.my, ataupun sekiranya mempunyai masalah untuk email pada kami, mungkin boleh merujuk kepada mana-mana pegawai kraft tangan Malaysia untuk membantu ya apa-apa persoalan ataupun masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada soalan lagi ya daripada Cik Nur Hafiza. Bolehkah saya bagi maklumat dalam mengisi dalam permohonan untuk kedua-dua? Macam saya masih melukis inai dan batik tie-dye. Maaf ya Cik Nur Hafiza, bolehkah saya bagi maklumat dalam mengisi borang permohonan untuk kedua-dua? Macam saya masih melukis mengenai. Boleh. Tak ada masalah. Boleh beritahu. Okey. Cik Nur Hafiza, saya harap itu terjawab. Boleh letakkan sekali ya maklumat dalam permohonan tersebut.
Okay, sebentar ya, ada postman datang. Saya perlu ambil surat tersebut. Apa saya sambungkan sekali. Okey, jadi ada apa-apa lagi soalan tak? Mungkin boleh tanya secara lisan lah, boleh unmute dan tanya di sini. Ada soalan ke boleh angkat tangan ataupun apa-apa? Okay, so terima kasihlah sebab datang. Tapi apa yang saya nak rumuskan untuk proses permohonan ni memang sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan simak kembali dan teliti, menelitikan permohonan itu. So terma rujukan kami memang tak boleh, kami memang sangat-sangat nasihatkan supaya baca dahulu sebab banyak soalan boleh dijawab dekat terma rujukan. Tapi kami juga bersedia untuk jawab lah. Kalau ada soalan boleh tanya dekat grants@cendana.com.my. Kami akan post dekat ruang chat nanti. So kami boleh dihubungi melalui email lah setakat ni. Okay. Okay, ada apa-apa tambahan? Soalan tambahan ataupun soalan lain? Saya rasa di laman Facebook buat masa sekarang pun dah tak ada soalan. Okey, okay, manakah kita di 10 minit yang terakhir? Okey, okey, di akhir, di penghujung program ini, okey, kita akan ada minta maklum balas daripada semua peserta yang hadir. Okey, ini hanya yang ada di laman Zoom sahaja. Ya, okay, siapa yang maaf saya ulang lagi sekali. Okay, di hujung program ini kami akan share satu link, okay, untuk mendapatkan maklum balas daripada peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Okay, nyatakan maklum balas berkenaan dengan program bengkel hari ini. Adakah jelas penjelasan yang diberikan oleh pihak cendana? Adakah perlu sebarang baik pulih untuk sesi akan datang? Okay, dan sekiranya perlu, apa yang perlu kami baik pulih? Apa yang perlu kami perbaiki? Okay, sebab kita nak pastikan maklumat yang kami sampaikan tu adalah tepat, betul dan juga mudah untuk difahami. Ya, okay, maklum balas tu hanya pendek je dan tolong isikan sebelum leave program ini, sebelum meninggalkan Zoom ini. Okay, ada apa-apa soalan lain? Okay, saya Ling Jalong. Hello. Sekejap ya. Host jangan share dulu ya. Kenapa host dah share? Sekejap. Ada soalan. Kita daripada maaf. Yes, Puan Ling. Ya, boleh tanya Puan Ling. Okey. Sini saya ucapkan terima kasihlah sebab melalui program ini saya boleh memahami sebab selama ini pun memang saya ada buat craft tangan tapi saya belum buat lesen dan saya juga belum dapat kemudahan untuk mohon bantuan lah sebab saya belum paham dari semua apa yang harus kita isi dalam borang. Jadi petang ini saya boleh paham lah dan saya akan berusaha lah supaya lain kali saya boleh memohon. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ling. Kami ya. Lagi tempat kami jauh di Sarawak, Ulu Baram. Saya tinggal di Ulu Baram, Longbanga Ulu Baram. Faham. Kami memang banyak menerima permohonan daripada tempat yang kat kampung-kampung dan sebagainya. So jadi kalau ada apa-apa masalah untuk memohon, selain daripada email, lepas hantar email tu kami boleh aturkan untuk berborak dalam phone contohnya kalau lebih senang untuk tuan-tuan dan puan-puan. So nanti boleh call saya lah juga. Tapi email dahululah kalau boleh. Okey. Sebab boleh aturkan dan jadualkan. Aunty Ling pun belum begitu mahir dengan ini handphone. Belajar. Nanti kami akan bantu jugalah. Mungkin kita boleh bimbing satu-satu Puan Ling. Jangan risau ya. Okey. Okey, terima kasih Puan Ling. Sama. Okey,
Okey, yang lain-lain juga boleh minta pertolongannya daripada pegawai cawangan kraft tangan masing-masing. Okey, pegawai-pegawai di cawangan kraft tangan tersebut ada tahu berkenaan dengan program ini dan mereka boleh bantu dan bimbing tuan-tuan dan puan-puan dalam mengisi borang permohonan. Okey. Sila lampir semula borang tadi. Okey, borang tadi Chu Wan Joey boleh didapati di laman web Cendana. Okey, mohon sesiapa daripada Cendana untuk sharekan link kepada Chu Wan Joey. Okey. Dan seterusnya host boleh letak semula borang maklum balas sebentar tadi. Hanya ada 7 soalan. Kami hanya perlukan tuan-tuan puan-puan masa sekejap je untuk jawab maklum balas ni. Sesiapa boleh? Okey. Saya rasa di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang ada 1 borang ya untuk tuan-tuan dan puan-puan isi maklum balas berkenaan dengan bengkel ini. Mohon isikan. Sekiranya kami ada kekurangan di mana-mana, boleh maklumkan. Sekiranya kami bagus, terima kasih. Kami akan usaha dengan lebih lagi selepas ini. Sekali lagi saya ingatkan, sekiranya sepanjang permohonan ada menghadapi apa-apa masalah atau kekeliruan, boleh email kepada kami di grants@cendana.com.my. Ya, pegawai kami di Cendana akan berusaha sehabis baik untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Terma rujukan boleh didapati di laman web Cendana. Cik Muza ada share link direct kepada program ini. Boleh rujuk di situ. Ada dalam bahasa Inggeris dan ada dalam bahasa Melayu. Okey, ada soalan juga ya di laman Facebook. Okey, daripada Encik daripada Radin, salam, saya nak tanya, boleh tak mohon untuk jahitan? Hello, Yes. boleh. Jahitan yang bergantung kepada jenis jahitan. Contohnya kalau jahitan dia termasuk dalam jenis craft sulaman ataupun embroidery. So apa yang boleh tuan-tuan puan-puan buat ialah just mohon dahulu dan berikan semua maklumat yang berkaitan. So kita nasihatkan itu sajalah. Okey, terima kasih Cik Muza. Seterusnya daripada Encik Ahmad Rusdi lagi. Untuk fasa kedua ni penurunan geran masih 40-60 ke? Cik Rusdi, tadi kita telah nyatakan itu fasa pembayaran, okey, merujuk kepada jumlah dana yang encik akan terima. Okey, sama ada sekiranya di bawah, sekiranya dana yang diluluskan adalah bawah 10,000, pembayaran akan dibuat sebanyak 2 fasa. Sekiranya melebihi daripada RM10,001 sehingga RM30,000 adalah sebanyak 3 fasa. Betul ya? Ya, peringkat pertama 40%, peringkat kedua 40% dan peringkat akhir 20%. Peringkat yang kedua kita akan salurkan selepas kami dapat semua resit dan bukti perbelanjaan daripada 40% yang pertama tadi. Dan juga kena hantar laporan progresif tanda aras lah, tanda aras progresif. Tapi yang itu laporan yang sangat singkat lah. Okey, terima kasih Cik Muza. Perkara-perkara ini juga ada dalam terma rujukan yang boleh dibaca di situ ya, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya juga daripada Radin, ni soalan akhir ya. Saya ambil soalan akhir. Lepas ni soalan kami akan respon kemudian ataupun sila hantar ke grants@cendana.com.my. Saya menjahit soft toy dari kain batik. Boleh ke saya memohon? Okey, so saya boleh jawab soalan ni. Boleh, memang layak daripada secara asasnya boleh memohon, tapi untuk sebagai informasi macam tahun lepas ada banyak permohonan daripada jenis batik. Jadi contohnya ada ratusan jugalah pemohon di bawah jenis craft batik. Jadi tuan-tuan puan-puan perlu itulah kena tengok dari segi itulah adakah unik dari segi kategori. Okey, terima kasih Cik Muza. Okey, tiada lagi soalan yang saya boleh ambil. Host dah ding-dong saya. Cepat-cepat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mohon jawab ya kepada maklum balas kami. Kami sangat memerlukan maklum balas daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Kami ada
tertera ya di skrin borang maklum balas tersebut. Tolong isikan sebab setakat ni saya tengok bukan semua. Saya boleh tengok siapa isi yang isi. Jadi saya mohon siapa yang belum isi, tolong isikan borang maklum balas tersebut. Ya. Kami juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Kraft Tangan Malaysia untuk bantu kami dari segi permohonan dan program pendanaan ini. So ya, terima kasih juga kepada pekerja staf cendana yang membantu Hanani kerana menjadi host. Walaupun ada banyak masalah teknikal, kami pun baru belajar. So terima kasih kepada semua dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk menyertai Bengkel Ace ni. So, selamat maju jaya kepada semua yang ingin memohon untuk fasa 2. Terima kasih. So siapa yang dah buat survey dan maklum balas ni boleh end lah meeting. Boleh end call, boleh leave call. Ya, siapa yang belum tolong isikan. Terima kasih kepada siapa yang dah isi. Ya. Okay. Terima kasih pihak Kraft. Terima kasih. Mohon isikan ya maklum balas. Okay, saya tak dapat type, jadi saya hanya cakap sajalah. Boleh Banyak terima kasih. Cukup jelas. Mantap. Terima kasih. Thank you, Madam Ling. And also, bye little one. Comel aja.